Bagi bahagian pengenalan, saya akan menerangkan tentang konsep bahasa. Bahasa ialah keupayaan untuk manusia berhubung sesama sendiri. Bahasa menjadi alat komunikasi manusia yang memegang pelbagai fungsi, iaitu menyatakan konsep, gambaran dan menerangkan perbuatan. Bahasa juga mampu mengupas dan menghuraikan kehendak mental, perasaan dan gerak hati individu. Di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda negara. Bahasa menjadi tunjang kepada bangsa untuk berasa cinta dan muafakat selari dengan tujuan pemantapan bahasa untuk mewujudkan nilai penyatuan dan kebersamaan. Oleh itu, penting untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa yang menjadi identiti masyarakat Melayu. Sejak dahulu lagi, bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca dan seharusnya diperkembangkan lagi sehingga kini untuk menjadi penggerak tamadun bangsa. Kita tidak boleh mempertikai atau meragui kewibawaan bahasa Melayu sekarang. Namun begitu, kedudukan bahasa Melayu mula tercabar dengan penggunaan bahasa Inggeris yang lebih mendapat prioriti dalam pelbagai bidang. Perkara ini bermula sejak pemberian kelulusan Akta Pendidikan 1996 dan Akta IPTS 1996 oleh Parlimen Malaysia yang mendorong kepada pengecualian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tunggal pendidikan negara. Kesannya, penubuhan IPTS berkembang sehingga hari ini dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sepenuhnya. Turut membimbangkan bagi mereka yang menyambung pelajaran atau bertugas di luar negara bagi tempoh masa yang lama atau menetap secara kekal di sana. Pegawai atasan atau mereka yang menjawat jawatan yang tinggi kebiasaannya sering bertugas di luar negara, malah turut menghantar anak-anak mereka menyambung pelajaran ke luar negara untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi risiko pengabaian bahasa Melayu serta adat resam dan kebudayaan sangat tinggi kerana penetapan untuk tempoh masa yang lama mendorong mereka mempraktikkan budaya luar dalam kehidupan harian. Jadi perkara ini perlu dipandang serius supaya penguasaan bahasa Melayu dan adat kemelayuan tidak hilang ibarat kacang lupakan kulit. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan pemeliharaan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Peranan bahasa Melayu sama sahaja seperti bahasa lain yang mana peranan utamanya sebagai bahasa komunikasi. Di Malaysia, kedudukan bahasa Melayu sangat disanjung tinggi sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Pertama, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu telah diberi peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia apabila telah diwartakan sebagai bahasa kebangsaan dan seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai lambang jati diri rakyat Malaysia. Usaha memartabatkan bahasa Melayu sudah bermula sejak zaman pemerintahan British lagi, di mana pada awalnya bahasa Melayu hanya menjadi bahasa kebangsaan untuk sekolah vernakular Melayu dan manakala sekolah vernakular lain hanya menggunakan bahasa ibunda masing-masing di dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh pihak British. Sejenak tanah Melayu memperoleh kemerdekaan, pembesar-pembesar Melayu giat berusaha memperkasakan kedudukan bahasa Melayu dan hasilnya, bahasa Melayu mendapat hak keistimewaan menjadi bahasa pengantar di semua sekolah dan berperanan sebagai alat perpaduan serta alat komunikasi bagi masyarakat di negara ini. Bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai medium penyampaian maklumat tetapi menjadi lambang kewujudan sesebuah negara. Bahasa Melayu merupakan jati diri bagi rakyat Malaysia dan maruah sesebuah negara yang merdeka. Walau bagaimanapun, tahap penghayatan dan kebanggaan terhadap bahasa Melayu kian merosot berpunca daripada sikap kerdil dan skeptis masyarakat. Bagi mendapatkan pendidikan yang terbaik dan menjaga imej keluarga, ramai ibu bapa terutamanya pegawai yang menjawat jawatan yang penting menghantar anak-anak mereka ke luar negara untuk bertahun lamanya, malah ada yang menetap secara kekal di sana. Hal ini sudah pasti akan menggugat jati diri sebagai seorang rakyat Malaysia kerana telah dipengaruhi dengan bahasa dan budaya asing. Hal ini sangat membimbangkan dan telah mendapat pandangan serius oleh pihak yang bertanggungjawab. Sebagai jalan penyelesaian, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kelas bahasa Melayu akan dilaksanakan segera bagi meningkatkan penguasaan bahasa pegawai diplomatik dan anak mereka yang berada di luar negara dalam persidangan di Dewan Negara. Selain itu, seorang pakar linguistik Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melontarkan suara supaya Malaysia menghantar lebih ramai pendidik bahasa Melayu ke luar negara bagi memfokuskan lagi pengajian bahasa Melayu dan menaik taraf bahasa kebangsaan di peringkat antarabangsa.
Yang kedua, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk menjadi bahasa antarabangsa bergantung kepada persediaan pengawal bahasa untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Terdapat kajian yang telah dijalankan di IPTS Malaysia dan telah mendapati bahawa pengukuhan bahasa Melayu berada di tahap yang sederhana. Majoriti pelajar lebih mengutamakan bahasa Inggeris kerana kursus pengajian mereka menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Sekiranya pelajar yang berada di Malaysia memandang remeh terhadap bahasa Melayu, apatah lagi mereka yang berada di luar negara. Kita mestilah menyanjung dan memartabatkan semula martabat bahasa Melayu dalam semua bidang, terutamanya bidang pendidikan. Kita perlulah lebih optimistik dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu secara meluas dan membuka peluang kepada bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu dan bahasa sejagat di persada dunia. Assalamualaikum, nama saya Afif Hazrul bin Hashim. Saya akan meneruskan pematangan pulang kami mengenai topik cabaran pemeliharaan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Malaysia terkenal dengan penduduk berbilang kaum yang merangkumi masyarakat dari bangsa Melayu, Cina, India serta Bumi Putera dari Sabah dan Sarawak. Slogan bahasa jiwa bangsa menyedahkan bagaimana identiti seseorang dibentuk oleh bahasa yang mereka pertuturkan atau telah diajar. Namun status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi semakin rosak. Jelas sekali penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat amat suram. Apa yang lebih teruk ialah penutur bahasa Melayu bergelut untuk mengekalkan bahasa itu sebagai bahasa pertama mereka. Cabaran utama dalam pemerkasaan bahasa Melayu ialah penggunaan bahasa rojak dan bahasa pasar yang meluas. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi penutur bahasa, penularan bahasa rojak dan selangor adalah salah satu masalah yang menjadi duri dalam daging. Seperti kebiasaan di negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, penggunaan bahasa rojak bukanlah perkara baru di negara ini. Pencampuran bahasa apabila komunikasi antara satu sama lain menjadi perkara biasa dan diterima sebagai cara hidup. Penggunaan bahasa dalam proses komunikasi merupakan sesuatu yang semakin diminati oleh generasi muda pada masa kini. Seterusnya, cabaran kedua dalam pemeliharaan bahasa Melayu ialah sikap liberalisme masyarakat Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap generasi muda yang mendaulatkan bahasa Inggeris semakin universal. Bahasa Inggeris yang semakin diiktiraf sebagai bahasa utama dunia moden adalah penting untuk komunikasi harian. Terdapat sesetengah pihak yang menganggap bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda mereka hanya kerana ibu bapa mereka bercakap dengan bahasa tersebut. Kehidupan generasi muda kini begitu banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris apabila ramai penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya Melayu enggan atau malu untuk berbahasa Melayu. Pengaruh bahasa Inggeris yang meresapi kehidupan seharian generasi muda semakin ketara. Bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa ibunda mereka nampaknya adalah sesuatu yang cuba dipisahkan oleh mereka. Terdapat juga segelintir pihak yang walaupun berpeluang untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu berusaha untuk menggunakan bahasa Inggeris walaupun tidak berjaya melakukannya. Cabaran yang ketiga ialah pembangunan dan penguasaan kerangka standard bahasa Melayu KSBM. Status bahasa Melayu dalam bahaya kerana penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. Ini bertentangan dengan Akta Bahasa Kebahasaan 1967-1968 serta dasar pendidikan kebahasaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan. PPSMI atau pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris telah mengurangkan nilai dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa tersebut. Seterusnya, usaha mengembalikan maruah bahasa Melayu dalam kalangan penuturnya benar-benar syarat dengan cabaran dan liku-liku. Tugasnya tidak mudah dan sukar untuk dijalankan atau diaplikasikan. Memerlukan semangat dedikasi daripada beberapa pihak termasuk kerajaan, media dan penutur jati Melayu itu sendiri agar bahasa Melayu diperkasakan sebagai bahasa ibunda oleh penutur Melayu. Tanpa kecekalan, kejayaan adalah mustahil jika tidak diselesaikan ruyung, mana akan dapat sagunya. Demi kelangsungan bahasa Melayu, maka semangat setiap pihak amatlah dipandang tinggi. Kesimpulan, bahasa Melayu memerlukan pengukuhan secara berkala agar seiring dengan kemajuan sains dan teknologi serta peredaran zaman. Bahasa Melayu dipandang hina oleh orang Melayu sendiri kerana persaingan sengit daripada bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris. Usaha untuk mengembalikan bahasa Melayu ke arah status sejarahnya sebagai bahasa kebahasaan dan sumber perpaduan perlu dipergiatkan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.